Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, dengan penuh takzim, saya bersyukur ada peluang untuk mengumpulkan usul kepada Dewan seperti yang berikut. Bahawa Dewan ini memahami akan perlunya satu dasar untuk mereformasi pasaran kerja melalui kertas putih cadangan dasar gaji progresif agar golongan pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan produktiviti. Bahawa Dewan ini mendukung aspirasi kerajaan untuk menstruktur ekonomi ke arah Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi dengan memperkenalkan dasar gaji yang dijangka berupaya mengurangkan ketidaksamarataan pendapatan, meningkatkan produktiviti pekerja dan daya saing syarikat. Bahawa Dewan ini menyokong usaha pelaksanaan dasar gaji progresif yang akan dimulakan dengan projek rintis bagi menentukan keberkesanan dan ketersediaan sebelum pelaksanaan dasar gaji progresif dibuat secara menyeluruh. Bahawa Dewan ini menyeru semua pihak berkepentingan untuk bersama-sama memikul tanggungjawab dalam menjayakan usaha ini sejajar dengan pendekatan kolektif dengan semua pihak termasuk kerajaan, majikan dan bekerja. Dan bahawa Dewan ini meluluskan kertas putih cadangan dasar gaji progresif supaya menjadi hala tuju reformasi pasaran kerja negara seperti yang dinyatakan dalam Kertas Perintah 69 tahun 2023 iaitu kertas putih cadangan dasar gaji progresif yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari ini Khamis 30 November 2023. Dengan izin Puan Yang di-Pertua, saya membentangkan kertas putih cadangan dasar gaji progresif untuk dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini. Seperti yang kita sedia maklum, negara sedang berhadapan dengan cabaran ekonomi global yang tidak menentu di mana tabung kewangan antarabangsa atau IMF mengunjurkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia berkembang perlahan sebanyak 3% sahaja pada tahun 2023 dan dijangka akan lebih rendah pada tahun 2024 iaitu 2.9%. Perdagangan dunia pula diunjurkan berkembang sebanyak 0.9% pada tahun 2023 namun dijangka akan kembali pulih kepada 3.1% pada tahun 2024. Malaysia turut mengalami cabaran struktur ekonomi domestik termasuk kesenjangan pembangunan dan pendapatan, ruang fiskal yang terhad, peralihan struktur ekonomi yang perlahan dan terperangkap di tahap pendapatan pertengahan dengan izin middle income trap. Selain itu, struktur ekonomi negara turut dibelenggu dengan masalah pasaran buruh. Antara isu pasaran buruh adalah produktiviti dan gaji pekerja yang rendah, ketidakpadanan kemahiran dengan izin skills mismatch, kebolehpasaran graduan dan kebergantungan kepada pekerja asing. Cabaran ini perlu diatasi segera dalam usaha mencapai sebuah negara berpendapatan tinggi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat selaras dengan aspirasi ekonomi madani. Kerajaan komited untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai seperti yang disasarkan dan optimis langkah-langkah yang diambil akan mengimbangi kesan kelembapan ekonomi global. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 5% hingga 5.5% mengambil kira cabaran global dan domestik. Puan Yang di-Pertua dan ahli Dewan, selaras dengan agenda untuk menstrukturkan semula ekonomi, kerajaan telah mengenengahkan 17 anjakan besar seperti yang digariskan di dalam kajian separuh penggal dengan menumpukan usaha ke arah pembangunan industri-industri dengan pertumbuhan dan nilai yang tinggi atau High Growth High Value HGHV serta memberi fokus kepada ketersediaan bakat masa hadapan. Pelan 7
Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara atau NETA dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 telah diperkenalkan untuk memacu pertumbuhan baru negara dan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran dan berpendapatan tinggi. Selain daripada itu, kerajaan juga merancang untuk membangunkan zon ekonomi khas di antara Singapura dan Malaysia yang juga bertujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi dan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Kertas putih yang dibentangkan ini bertujuan untuk menerangkan tentang isu gaji di Malaysia dan pengenalan kepada dasar gaji progresif sebagai sebahagian daripada usaha-usaha kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah struktur pasaran buruh melalui reformasi gaji. Dokumen ini mengandungi 6 bab yang mengandungi latar belakang dasar gaji, isu dan cabaran serta reformasi gaji yang telah pun dilaksanakan di Malaysia dan sedang berjalan. Selain dari itu, ia juga merangkumi cadangan model gaji progresif, strategi pelaksanaan, jangkaan impak dan struktur tadbir urus dan juga garis masa pelaksanaan model gaji progresif ini. Kertas putih ini telah disediakan dengan mengambil kira input berdasarkan sesi-sesi libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan, merangkumi pelbagai kementerian dan agensi, persatuan majikan dan juga kesatuan sekerja. Kebanyakan pihak memberi maklum balas positif setakat ini terhadap cadangan model dasar gaji progresif ini bagi meningkatkan gaji pekerja. Dewan Yang Mulia, masalah gaji rendah merupakan isu utama yang dihadapi oleh pekerja di negara kita. Berdasarkan laporan statistik upah pekerja untuk sektor formal suku pertama tahun 2023, 73.3% daripada 6.5 juta pekerja formal menerima gaji kurang daripada RM5,000 sebulan. Hampir 56% pekerja menerima upah di bawah gaji kehidupan wajar yang disyorkan oleh Bank Negara Malaysia pada paras RM3,047 sebulan, manakala 47% menerima gaji di bawah pendapatan garis kemiskinan iaitu RM2,589 sebulan berdasarkan pendapatan garis kemiskinan tahun 2022. Di samping itu, lebih daripada 10% pekerja formal di negara ini menerima gaji di bawah kadar gaji minima iaitu di bawah RM1,500 sebulan. Laporan gaji dan upah bagi tahun 2022 pula menunjukkan tren pertumbuhan gaji keseluruhan pekerja di Malaysia yang kurang memberangsangkan dengan kadar pertumbuhan purata gaji penengah bulanan dari tahun 2021 ke tahun 2022 hanya mencatatkan peningkatan 4.1%. Berdasarkan laporan statistik Siswazah 2022, gaji penengah graduan yang baru memasuki pasaran kerja telah berkurang daripada RM2,066 sebulan pada tahun 2019 kepada RM1,624 sahaja sebulan pada tahun 2022. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kadar pertumbuhan gaji pekerja dengan kelulusan pendidikan tertiary di Malaysia dalam kumpulan berumur 20 hingga 29 tahun menunjukkan pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan kategori umur 30 tahun ke atas. Maksudnya lebih muda, lebih susah. Kadar pertumbuhan gaji bagi pekerja dalam kategori 20 hingga 29 tahun juga tidak jauh berbeza sama ada mempunyai kelulusan tertiary ataupun tidak. Pertumbuhan gaji yang perlahan ini memberi isyarat bahawa kelulusan pendidikan pada peringkat tertiary tidak lagi menjamin gaji yang lebih tinggi. Dengan izin, it no longer brings wage premium in the current situation. Daripada mereka
yang memiliki pendidikan pada peringkat rendah dan menengah. Puan Yang di-Pertua, gaji yang rendah telah memberi kesan serius terhadap kehidupan pekerja di negara ini, dengan sebahagian besar gaji digunakan untuk menampung perbelanjaan asas dan tidak berpeluang untuk membuat sebarang simpanan. Bank Dunia melaporkan bahawa Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kadar simpanan isi rumah yang paling rendah di dunia. Hampir separuh daripada jumlah pekerja di negara ini tidak mempunyai daya tahan kewangan, terutamanya pekerja-pekerja di kalangan belia. Sehingga bulan Mac 2023, sebanyak 70.5% daripada 7.2 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP yang terdiri daripada pekerja sektor formal yang berumur antara 18 hingga 55 tahun tidak mencapai nilai ambang simpanan asas KWSP, iaitu sebanyak RM240,000. Selain itu, simpanan penengah bagi ahli-ahli KWSP adalah sebanyak RM890 sahaja. Gaji yang rendah menyebabkan kesenjangan antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Pekali Gini yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan kekal berada pada tahap sekitar 0.4 dan itu tidak berubah untuk beberapa tahun yang lepas, yang menunjukkan jurangnya itu masih besar, menandakan kesukaran bagi rakyat untuk mencapai tahap mobiliti sosial yang lebih baik. Kesannya tidak hanya terbatas kepada aspek ekonomi, tetapi juga mendatangkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Keadaan ini memerlukan tindakan segera dan tindakan yang terarah untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ahli-ahli Dewan yang saya hormati, dalam menangani isu gaji, kerajaan telah memperkenalkan beberapa langkah proaktif, termasuk penguatkuasaan perundangan berkaitan dengan gaji dan upah. Contohnya pengenalan perintah gaji minimum sejak tahun 2012 telah berjaya meningkatkan gaji pekerja dalam kategori terendah dan memastikan golongan pekerja dapat menampung keperluan asas diri dan keluarga. Kerajaan juga telah menggalakkan industri untuk menerima pakai satu sistem upah yang diberi nama sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun dengan izin Productivity Linked Wage System (PLWS) bagi menambah baik hubung kait di antara upah dan produktiviti pekerja. Hubung kait yang rapat di antara upah dan produktiviti memberi insentif kepada pekerja untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti yang seterusnya sepatutnya meningkatkan upah yang diterima. Pun begitu, kejayaan usaha kerajaan bagi menangani isu gaji sehingga kini, saya perlu akui, sebenarnya masih terhad. Dasar sedia ada iaitu penetapan gaji minimum dan sistem sukarela tanpa campur tangan kerajaan seperti PLWS belum lagi berjaya meningkatkan tahap gaji pekerja sepenuhnya. Malah telah menyebabkan ada beberapa kesan sampingan negatif kepada sebahagian kategori pekerja. Contohnya, penetapan gaji minimum walaupun telah berjaya menaikkan lantai gaji permulaan, namun ia juga telah menyebabkan satu fenomena yang dipanggil dengan izin wage compression ataupun herotan gaji kepada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam kalangan pekerja. Ini membawa maksud gaji pekerja, sementara gaji pekerja tidak berkemahiran telah pun naik mengikut kadar gaji minima, tetapi gaji pekerja-pekerja berkemahiran dan separuh berkemahiran, terutamanya lagi bagi golongan-golongan muda dan pertengahan umur, sebenarnya telah menjadi semakin rendah ataupun tidak meningkat.
Walaupun PLWS telah dilaksanakan lebih sedekat, ia kurang berkesan untuk menaikkan gaji pekerja bila kita lihat kepada statistik upah pekerja. Sehingga November 2023, sebanyak 97,799 majikan ataupun 7.9% majikan telah melaksanakan PLWS melibatkan 5.96 juta orang pekerja. Penyertaan yang dikira rendah ini adalah disebabkan salah satu puncanya PLWS dilaksanakan secara sukarela tanpa sebarang campur tangan atau insentif daripada kerajaan. Poin yang dipertua. Oleh itu, dasar gaji progresif diperkenalkan untuk mereformasi struktur gaji pekerja Malaysia dan sebagai pelengkap kepada dasar-dasar gaji sedia ada, iaitu dasar gaji minimum dan juga PLWS. Model dasar gaji progresif yang akan diperkenalkan ini melibatkan peningkatan gaji secara berkala seiring dengan peningkatan produktiviti pekerja. Dasar ini akan memberi manfaat bukan sahaja menerusi peningkatan kemahiran pekerja, malahan majikan juga akan memperoleh faedah melalui peningkatan produktiviti, kesetiaan pekerja dan daya saing syarikat. Hasrat utama kerajaan ialah untuk mewujudkan satu pasaran bakat yang lebih rancak, iaitu memastikan majikan menawarkan gaji berdasarkan penetapan gaji progresif mengikut sektor masing-masing untuk menarik minat bakat yang diperlukan dalam perniagaan mereka. Selain itu, majikan akan dinilai dan diberikan penarafan untuk membolehkan syarikat bersaing di antara satu sama lain bagi mewujudkan budaya penetapan gaji yang lebih baik, lebih kompetitif dan berjaya menarik bakat yang berkualiti. Dasar gaji progresif akan mempunyai 3 ciri asas, iaitu pertama, pelaksanaannya adalah secara sukarela dengan izin voluntary opt-in. Keduanya, ia akan berteraskan insentif melalui peruntukan yang disuntik oleh kerajaan. Dan ketiganya, bagi pihak pekerja, ia datang dengan tanggungjawab yang terkait dengan produktiviti. Pertama, pelaksanaan dasar gaji progresif seperti yang saya sebut tadi adalah bersifat sukarela tanpa undang-undang baru. Sebab itu kita bentangkan kertas putih. Untuk memastikan ketersediaan dan kemampuan majikan untuk menerima pakai model gaji progresif. Ini akan memberi ruang yang mencukupi kepada syarikat-syarikat untuk bersiap sedia dan melakukan penyesuaian tanpa tekanan kos yang terlalu besar, terutamanya dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS yang membentuk 97% daripada majikan di negara ini. Memang salah satu polemik apabila kita bincangkan model gaji ini, satu pandangan ialah kenapa tidak dikenakan undang-undang seperti dasar gaji minimum. Tapi kita perlu tahu bahawa 97% majikan di negara ini adalah terdiri daripada PMKS. Dan kalau dikenakan ketetapan yang mewajibkan, itu kita bimbangi akan menyebabkan berlaku beberapa kesan sampingan lain. Contohnya, peluang pekerjaan dikecilkan. Kerana syarikat tak mampu menggaji, maka mereka buang orang. Ataupun syarikat tidak mampu beroperasi lagi. Ataupun yang saya jangka akan berlaku ialah syarikat-syarikat di dalam PMKS tidak lagi memilih jalan untuk menggaji secara formal. Sebaliknya mereka akan menggaji secara informal, iaitu melalui kontrak. Dan pekerja-pekerja ini tidak akan dapat perlindungan KWSP, tidak ada perlindungan Perkeso dan lain-lain. Sebab itu, setelah perbincangan yang panjang lebar dengan semua pihak, dipersetujui bahawa kita perlu mengambil langkah dengan kaedah voluntary opt-in terlebih dahulu, Puan Yang di-Pertua, iaitu sukarela. Ciri kedua tadi, iaitu penyertaan secara sukarela ini akan disokong oleh kerajaan melalui bantuan insentif tunai
untuk membantu majikan membiayai sebahagian kos untuk menyertai dasar gaji progresif. Insentif ini diberikan kepada syarikat-syarikat yang memenuhi syarat dan kriteria untuk tempoh tertentu bagi membolehkan syarikat menyesuaikan pelan perniagaan. Kerana soal gaji ini selalunya dengan Nizin is a chicken and egg. Kalau ditanya majikan, majikan kata kalau saya bayar, macam mana saya nak dapat kepastian akan dapat untung atau perolehan atau perniagaan berkembang. Kalau tanya pekerja, pekerja kata gaji yang lebih mahal itu akan membolehkan produktiviti naik, fokus lebih baik, kemahiran lebih baik, kamu akan dapat laba itu. Jadi inilah yang menyebabkan masalah gaji ini berlarutan selama berdekat-dekat. Kerana is a chicken and egg issue. Jadi sebab itu kita mengambil jalan untuk memastikan bahawa kita mulakan terlebih dahulu untuk secara makronya menaikkan band ataupun jalur gaji ini mengikut sektor dan mengikut kemahiran, kerana untuk tempoh tertentu sementara mereka mendapat sokongan, majikan-majikan ini mendapat sokongan insentif daripada kerajaan. Selepas tempoh itu habis, maka tangga gaji itu akan kekal berada di situ. Kalau majikan mengambil keputusan untuk mengurangkan gaji selepas mereka keluar, maka mereka akan hilang pekerja. Dalam keadaan tangga gaji ekonomi kita secara umumnya telah naik. Jadi ini kaedah yang boleh digunakan untuk campur tangan dan menaikkan tangga gaji untuk tempoh tertentu yang selepas itu ekonomi kita telah pun berada pada tahap tangga gaji yang lebih tinggi. Ciri yang ketiga ialah kenaikan gaji tadi di pihak pekerja pula datang dengan tanggungjawab. Dia berbeza dengan contohnya subsidi upah yang diberikan semasa COVID dahulu. Subsidi upah diberikan kepada majikan tetapi tidak ada tanggungjawab atau saling kait berkaitan dengan produktiviti di pihak pekerja. Jadi itu hanya sama ada dapat gaji tinggi ataupun kos majikan rendah. Dalam model ini, penerima-penerima gaji progresif yang menerima insentif daripada kerajaan ini, pekerja itu perlu mematuhi syarat-syarat latihan dan peningkatan kemahiran secara berstruktur. Dengan cara itu, kita berharap pendekatan itu akan menekankan kesaksamaan dan keadilan di antara majikan dan pekerja melalui konsep timbal balik peningkatan produktiviti dan kenaikan gaji. Konsep ini bertujuan untuk menangani kebimbangan utama pihak majikan, iaitu kenaikan gaji perlu seiring dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti pekerja. Puan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan, syarikat yang menyertai dasar gaji progresif perlu menghantar pekerja untuk menghadiri latihan dan program-program peningkatan kemahiran secara berstruktur yang akan diiktiraf dan disusun oleh agensi-agensi kerajaan untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti. Pihak pekerja pula perlu mematuhi syarat-syarat latihan dan penambahbaikan kemahiran yang akan diterjemahkan kepada tenaga kerja yang lebih bermutu dan produktiviti yang lebih tinggi setimpal dengan kenaikan gaji yang diterima. Saya suka memaklumkan kepada Dewan bahawa hasil sesi libat urus yang telah dilaksanakan setakat ini mendapati majoriti daripada majikan terpilih bersedia untuk menyertai dasar gaji progresif. Dan semasa ia dibentangkan di Majlis Tindakan Ekonomi Negara pun, wakil-wakil persekutuan majikan pun turut hadir dan turut bersetuju. Kerana dasar ini menepati satu kebimbangan di pihak majikan, iaitu pertamanya, pandangan mereka ia mestilah bersifat sukarela dan ia perlu memberi ruang untuk diteliti terlebih dahulu kemampuan dan ketersediaan syarikat-syarikat untuk menyertainya. Majikan juga menyokong cadangan pemberian insentif tunai untuk mengimbangi kos buruh yang akan meningkat, walaupun mereka sedia maklum selepas tempoh tertentu
bantuan itu tidak lagi dapat diteruskan dan mereka perlu mengekalkan tangga gaji yang lebih tinggi selepas mereka keluar daripada program ini. Kaji selidik terhadap 2,038 pekerja pula mendapati bahawa 60% daripada mereka menyokong pelaksanaan dasar gaji progresif dengan pandangan bahawa dasar ini dijangka berupaya untuk meningkatkan gaji pekerja secara berkala dan sistematik. Golongan pekerja juga bersedia untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti sebagai timbal balik untuk menerima kenaikan gaji. Saya masuk ke bahagian terakhir, Puan Yang Di-Pertua. Kita dah bincang tentang masalah pasaran buruh, tentang masalah gaji, tentang dasar-dasar yang telah pun dilaksanakan sebelum ini, konsep pelaksanaan dasar gaji progresif, dan bahagian terakhir seperti yang terkandung di dalam kertas putih ini ialah mengenai mekanisme pelaksanaan dasar gaji progresif. Mekanisme dasar gaji progresif yang dibangunkan meliputi 3 kriteria utama, iaitu syarat penyertaan, cadangan kenaikan gaji tahunan dan insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Syarikat yang menyertai dasar ini hendaklah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk melayakkan penerimaan insentif tunai. Syarat penyertaan untuk majikan mendaftar sebagai majikan gaji progresif dirangka dengan memberi tumpuan kepada syarikat tempatan terutamanya dalam kalangan PMKS. Jadi kalau ada yang tanya, adakah ini bermakna kerajaan akan menyediakan program yang manfaatnya akan diperolehi oleh syarikat-syarikat besar, MNCs, syarikat antarabangsa? Jawapannya tidak. Tumpuannya ialah kepada syarikat PMKS kerana kita tahu 97% daripada syarikat di negara ini adalah PMKS. Dan yang 97% inilah yang bergelumang dengan masalah untuk menaikkan gaji. Selain daripada itu, pekerja yang layak untuk didaftarkan haruslah menerima gaji bulanan tidak melebihi had gaji yang akan dicadangkan oleh jawatan kuasa pelaksanaan dasar gaji progresif. Kalau kita kembali kepada maklumat-maklumat mengenai had ataupun statistik gaji dan upah tadi, kita lihat bahawa 70% daripada pekerja kita sebenarnya gaji bulanan mereka bawah RM5,000. Jadi daripada kita laksanakan pada peringkat awal ini dan dibuka kepada semua untuk mengelakkan mereka yang dah memang gaji 10-15 ribu itu mendapat manfaat, maka fokusnya adalah kepada gaji yang setakat ini dibincangkan adalah antara daripada RM5,000 ke bawah. Tapi itu sudah tentu akan melalui proses dia dan itu akan ditetapkan oleh jawatan kuasa pelaksana. Pada tahun pertama pelaksanaan, cadangan had gaji ditetapkan untuk pekerja yang menerima gaji bulanan di bawah RM5,000 dan tidak kurang daripada gaji minimum. Cadangan ini mengambil kira jumlah pekerja yang menerima gaji bulanan di dalam lingkungan RM1,500 kepada RM4,999 ini sebenarnya merangkumi 66.6% daripada keseluruhan tenaga kerja kita ataupun seramai 4 juta pekerja. Apabila kita pergi dari tahun pertama, tahun kedua dan kita telah mula melihat tangga gaji itu mula naik, maka setiap tahun jawatan kuasa itu akan memilih sama ada ingin meningkatkan lagi dan kriteria itu akan ditentukan berdasarkan penilaian pada masa itu. Dan kita berharap had gaji yang ditetapkan ini mampu memberi liputan yang cukup luas kepada pekerja swasta untuk menerima manfaat daripada inisiatif ini. Kerana kita semua sedia maklum, bagi pekerja awam, sektor awam, perkara itu adalah keputusan kerajaan. Dan memang ada peraturan-peraturan yang gaji itu naik tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, kemudian tiap-tiap tahun ada pengumuman bonus tambahan. Tapi kita berada dalam ekonomi yang sebahagian besar daripada pekerja swasta. Dan pekerja swasta adalah kumpulan pekerja terbesar dalam negara ini yang melalui bertahun-tahun tanpa kenaikan gaji apatah lagi bonus. Puan Yang Di-Pertua,
selain daripada perkara tadi, satu lagi mekanismenya ialah menyentuh tentang panduan kenaikan gaji tahunan. Dasar gaji progresif akan dicadangkan supaya setiap tahun itu akan ada panduan gaji tahunan. Kerana kalau kita nak pastikan tahap gaji itu mengikut sektor dan mengikut peringkat kemahiran naik secara berkala, ia mestilah dipandukan kepada satu panduan yang dibuat oleh kerajaan. Ini akan dicadangkan oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Gaji Progresif mengikut sektor dan kategori pekerjaan seperti mana yang ada dalam piawaian negara sekarang yang menerima pakai Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia ataupun MESCO. Panduan ini akan meliputi cadangan penentuan gaji berdasarkan gaji pokok dan kenaikan gaji bagi setiap kategori pekerjaan. Seterusnya, mekanisme yang menyentuh mengenai insentif. Insentif berbentuk tunai akan disediakan mengikut kadar dan kumpulan pekerja pada peringkat permulaan, iaitu entry level, dan juga pada peringkat bukan permulaan, non-entry level. Jadi kita akan ada dua insentif, satu untuk entry level, sama ada dia graduate ataupun bukan graduate. Ini untuk kita mengatasi masalah yang golongan muda gajinya makin rendah setiap tahun. Satu lagi, untuk berlaku adil, kita juga perlukan satu lagi kategori insentif untuk pekerja-pekerja non-entry level. Maksudnya dia dah kerja 5 tahun, 10 tahun, dia separa kemahiran. Kerana kita tidak mahu berulang seperti yang berlaku, seperti yang kita lihat daripada pelaksanaan dasar gaji minimum. Iaitu apabila ditetapkan kepada satu paras saja, sementara yang pekerja paling bawah itu dapat naik gaji, tetapi yang lain itu mendapat kesan gaji mereka itu kenaikannya lebih perlahan. Bagi kumpulan peringkat permulaan, syarikat layak menerima kadar insentif pada nilai tetap sehingga maksimum RM200 sebulan. Dan ini akan diukur berdasarkan berapa gaji yang dibayar sebelum itu dan tambahan dan kenaikan gaji untuk menaikkan ke garis yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebagai garis gaji permulaan bagi sektor itu, bagi profession itu. Sekiranya syarikat membayar gaji pada kadar yang sama atau melebihi cadangan panduan kenaikan gaji tahunan. Bagi kumpulan pekerja bukan permulaan, syarikat layak menerima kadar insentif pada nilai tetap sehingga maksimum RM300 sebulan sekiranya syarikat memberi kadar kenaikan gaji tahunan berdasarkan panduan kenaikan gaji tahunan. Jadi untuk pekerja permulaan, graduate, ukurannya ialah gaji permulaan. Untuk pekerja bukan permulaan yang telah bekerja 5-10 tahun, ukurannya itu ialah kenaikan gaji tahunan. Kerana lebih cepat, lebih tinggi, dan kalau ikut panduan, itu akan membolehkan kita menaikkan tahap gaji bagi pekerja bukan permulaan ini selaras dengan sasaran kenaikan gaji yang ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya saya perlu ulas tentang dana. Ini yang menjadi perbahasan yang panjang lah. Kerana semua ini tidak boleh berlaku kecuali kerajaan memperuntukkan dana untuk melaksanakan dasar gaji progresif ini. Peruntukan dana untuk pelaksanaan inisiatif di bawah dasar gaji progresif akan disediakan oleh kerajaan dengan mengambil kira kemampuan tahunan kerajaan. Sebab itu kita tengok contohnya tangga gaji ceiling. Kerana kalau tangga gaji ceilingnya 5,000 ke bawah, jumlah pekerjanya 66.6%, sudah tentu apabila ia diterjemahkan, maksudnya kerajaan perlu memperuntukkan sejumlah bilion tahun itu untuk tujuan itu. Kalau kerajaan ada keupayaan kewangan yang lebih besar dan kita lihat bahawa ia telah berjaya meningkatkan tahap gaji secara makro, maka tahun-tahun selepas itu kerajaan berpeluang untuk menambah lagi, maksudnya meluaskan lagi liputan daripada 66.6% mungkin kepada 70, mungkin kepada 75, ataupun menurunkan kalau kita rasa bahawa sebenarnya pasaran
kerja dan gaji yang kompetitif itu telah pun mula wujud. Dan maksudnya oleh kerana pasaran bakat itu lebih kompetitif, maka syarikat-syarikat sendiri menaikkan gaji berdasarkan panduan gaji yang dibuat itu. Insentif ini akan disalurkan berasaskan first come, first serve basis. Dengan mekanisme pembayaran akan diperhalusi untuk tidak membebankan syarikat-syarikat bersaiz kecil, terutamanya PMKS. Prestasi majikan gaji progresif pula akan dinilai melalui sistem penarafan bintang berdasarkan dua komponen. Satu komponen asas, satu lagi ialah komponen bonus. Komponen asas ialah yang melihat kepada tangga gaji itu sendiri. Komponen bonus ialah yang melihat kepada kesenjangan ataupun perbezaan gaji di dalam syarikat itu yang tidak melibatkan insentif daripada kerajaan. Tujuan sistem penilaian majikan adalah untuk membolehkan syarikat bersaing antara satu sama lain dari segi prestasi kenaikan gaji bagi mewujudkan budaya penetapan gaji yang lebih baik dan lebih kompetitif. Penarafan bintang akan dikendalikan oleh agensi yang mempunyai kredibiliti supaya keputusan penarafan bintang itu dapat menjadi rujukan yang diterima oleh semua pihak. Seterusnya ialah tentang garis masa pelaksanaan dan juga impact kepada ekonomi secara keseluruhannya. Ini ada ditunjukkan dalam muka surat dan lampiran-lampiran dalam kertas putih. Dengan andaian pemberian insentif dan peruntukan daripada kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit contohnya, dan simulasi itu ada dibuat 2 bilion, 3 bilion, 5 bilion yang boleh diperhalusi oleh ahli dewan dan rakyat. Tapi kalau kita bermula dengan 2 bilion ringgit contohnya, dasar gaji progresif dijangka akan memberi manfaat kepada 1.05 juta pekerja dengan tambahan nilai keluaran dalam negara kasar atau KDNK benar meningkat sebanyak 3.3 bilion untuk ekonomi negara. Ia juga akan memberi tambahan kepada caruman KWSP sebanyak 790 juta kerana sudah tentu gaji lebih tinggi, maka caruman KWSP lebih tinggi. Dan tambahan hasil cukai pendapatan pula dijangka sebanyak 1.8 bilion ringgit pada tahun itu dengan tambahan seramai 37,529 orang pembayar cukai pendapatan baru bagi tahun pertama pelaksanaan. Konsepnya ialah apabila kita menaikkan gaji pekerja, lebih ramai pekerja yang akan berbelanja, yang pendapatannya lebih tinggi, lebih ramai yang akan membayar cukai kerana dia telah melepasi had pelepasan cukai, dan sudah tentu juga simpanan KWSP dalam tabung KWSP akan meningkat. Kenaikan gaji dijangka meningkatkan kuasa beli pekerja yang akan memberikan kesan pengganda kepada penggunaan dan pelaburan swasta. Kenaikan gaji pekerja juga akan memberi kesan positif dari segi pengurangan kadar pengangguran di samping menambah baik bahagian pampasan pekerja kepada KDNK. Walaupun dasar ini akan meningkatkan kadar inflasi. Jadi kalau ditanya kenapa kalau begitu, dari segi nilai bersih dan tambahan kepada ekonomi itu, kalau diberikan 2 bilion peruntukan, saiz ekonomi kita akan meningkat sebanyak 3.3%, cukai tambah, kenapa tidak diberikan sampai 10-15 bilion? Kerana ia perlu diimbangi dengan kesan inflasi. Naik gaji, sudah tentu akan ada kesan inflasi juga. Jadi, dengan izin Puan Yang di-Pertua, we need to find a sweet spot. Because we have to balance between an orderly and systematic pay rise tanpa kita menyebabkan kenaikan inflasi yang akan menyebabkan kenaikan gaji itu tidak ada makna kepada pekerja. Tapi kita yakin kalau disusun dan datanya itu diperhalusi dan penetapan gaji itu dibuat dengan baik dari tahun ke tahun, kesan positif pertumbuhan ekonomi dilihat akan mengimbangi peningkatan kadar inflasi dalam jangka masa panjang. Akhir sekali, garis masa.
Komitmen tripartite antara kerajaan, majikan dan pekerja sebenarnya adalah kunci kejayaan bila dasar gaji progresif ini dilaksanakan. Oleh itu, kita perlukan struktur tabik urus yang mantap dan berkesan yang merentasi kementerian dan agensi-agensi, dan itu akan ditubuhkan melalui penubuhan beberapa jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa khas Kabinet yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri II yang akan memantau keseluruhan pelaksanaannya, kemudian jawatan kuasa eksekutif yang akan dipengerusikan secara bersama antara saya dan juga Menteri Sumber Manusia, dan di peringkat pegawai-pegawai dan industri jawatan kuasa kerja pelaksanaan dasar gaji progresif. Jawatan kuasa khas Kabinet sebagai jawatan kuasa utama dalam tadbir urus dasar ini berfungsi untuk menetapkan hala tuju dan strategi serta memantau status pelaksanaan. Jawatan kuasa ini juga bertanggungjawab untuk membuat intervensi yang bersesuaian berdasarkan isu dan permasalahan yang timbul dan memperlaku cadangan-cadangan panduan kenaikan gaji tahunan sebelum dikemukakan kepada persetujuan Jemaah Menteri. Jadi selepas ini, Jemaah Menteri pun tidak boleh lari daripada mengikuti dengan dekat tahap dan kedudukan gaji rakyat. Kerana setiap tahun Jemaah Menteri kena meneliti dan meluluskan panduan kenaikan gaji rakyat untuk semua. Jawatan kuasa eksekutif pula bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan setiap program di bawah jawatan kuasa kerja adalah selaras dengan hala tuju dan strategi yang ditetapkan oleh jawatan kuasa khas Kabinet. Jawatan kuasa ini juga bertanggungjawab untuk menyelaras pelaksanaan dasar, mengenal pasti dan mengemukakan cadangan intervensi bagi isu-isu, terutamanya isu pelaksanaan yang timbul, menyemak cadangan panduan kenaikan gaji tahunan dan melaksanakan risiko pengurusan. Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia akan memainkan peranan penting dalam mengurus setia kedua-dua jawatan kuasa tersebut. Ada 4 jawatan kuasa yang lain, tapi saya ingat lebih baik kalau ahli Dewan rujuk kepada kertas putih. Kalau saya nak baca semua dia panjang. Yang saya ingat yang paling penting ialah garis mata. Pelaksanaan dasar gaji progresif akan dimulakan dengan projek rintis pada bulan Jun 2024 melibatkan 1,000 syarikat. Garis masa itu boleh dilihat di dalam muka surat 45 secara terperinci mengikut bulan. Sebelum kita boleh laksanakan dan lancarkan pada Jun 2024, gerak kerja itu akan bermula sebenarnya secara rasmi bulan Disember selepas pembentangan kertas putih ini. Dan kita mulakan projek rintis melibatkan 1,000 syarikat terlebih dahulu kerana pandangan saya sendiri, sesuatu seperti ini yang memerlukan kerjasama dan persetujuan tripartite tidak boleh dibuat semata-mata dengan arahan dasar. Dia perlu diselaraskan, dan saya percaya akan ada banyak perkara-perkara yang kita tak nampak semasa kita merancang dasar, kita hanya nampak semasa kita laksanakan. Sebab itu sebelum kita buka kepada keseluruhan ekonomi dan majikan, kita perlu ambil masa terlebih dahulu, laksanakan projek rintis kepada 1,000 syarikat supaya selepas itu kita perbaiki dahulu sebarang kelompongan dan kelemahan pelaksanaan. Selepas itu barulah insyaAllah kita boleh luaskan ke seluruh ekonomi dan majikan. Untuk 1,000 syarikat rintis tersebut, pemilihan syarikat akan melalui proses yang menekankan sokongan dasar, tahap keperluan sektor dan juga kesaksamaan dan ketelusan. Penilaian impak akan dibuat terhadap keberkesanan projek rintis dan ketersediaan dasar sebelum dasar gaji progresif dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi secara ringkasnya, tempoh di antara Januari sehingga ke Mac ialah tempoh untuk menyediakan panduan-panduan supaya panduan gaji itu diluluskan oleh kerajaan. Kemudian tempoh di antara April hingga Jun adalah untuk kita mula buka kepada permohonan syarikat-syarikat, dan selepas itu kita akan pilih 1,000 syarikat berdasarkan keperluan sektor dan kesesuaian, dan ia akan dimulakan di syarikat rintis itu daripada bulan Jun ke September 2024. Selepas itu satu laporan akan diangkat ke Kabinet untuk kita mengemas kini sebelum
keseluruhannya akan dapat dilaksanakan selepas September 2024. Jadi akhir sekali Datuk Yang di-Pertua, saya ingin sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua ahli parlimen daripada kedua-dua belah pihak yang sedia untuk turut serta, dan saya tahu kita telah berbincang mengenai kedudukan gaji negara sejak 7-8 bulan yang lepas. Saya bersyukur kerana setakat ini saya tidak nampak bangkangan yang kuat. Maksudnya keseluruhan ahli dewan mengakui kerana kita tak boleh lari daripada statistik upah itu, yang mana 50% daripada pekerja kita gajinya hanya RM11 lebih tinggi daripada garis kemiskinan. Dan saya harap semangat itu kita boleh bawa bukan saja pada perbahasan petang ini, tetapi untuk kita sama-sama memastikan campur tangan ini berjaya, dan 2-3 tahun akan datang kita akan ada satu pasaran buruh yang benar-benar kompetitif, yang boleh menawarkan gaji yang sepadan kepada pekerja-pekerja kita. Jadi akhir sekali Datuk Yang di-Pertua, demi negara dan rakyat, reformasi pasaran kerja ini perlu dilaksanakan dengan segera untuk mencapai sasaran meningkatkan gaji pekerja. Keputusan ini perlu diambil sekarang demi membina masa depan yang lebih baik, terutamanya kepada golongan muda. Kalau tidak, kita sebagai ahli politik akan terus berhadapan dengan satu golongan muda yang akan sentiasa marah. Kerana kehidupan mereka sekarang ini sangat berbeza berbanding dengan semasa kita dahulu. Sebahagiannya disebabkan oleh pasaran kerja yang gajinya tidak meningkat setanding dengan kelulusan dan kemahiran mereka. Dan saya yakin hasil usaha bersama kita akan membawa Malaysia ke tahap negara berpendapatan tinggi. Saya juga berharap agar semua pihak berkepentingan, stakeholders, pemegang taruh, termasuk pelbagai agensi kerajaan, pihak majikan dan juga warga pekerja keseluruhannya akan memberi sokongan padu kepada inisiatif ini dengan kita mengambil pendekatan One Whole Nation approach bersama-sama. Sekali lagi, saya memohon ahli dewan yang mulia ini untuk memberikan pertimbangan sewajarnya dan sama-sama meluluskan kertas putih cadangan dasar gaji progresif ini. Inisiatif ini sangat penting dilaksanakan demi menjaga kebajikan rakyat yang kita semua sedia maklum terpaksa berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Di samping kita juga perlu menangani isu-isu kelemahan struktur ekonomi yang telah pun sekian lamanya kita hadapi sekarang. Jadi Tuan Yang di-Pertua, akhir sekali dengan izin saya mohon mencadangkan.
Tapi kan dia orang dah tahu lah resi tu dia tu tak dapat lah resi banyak. Dia orang dah tahu lah. Ada dah luka ya. Kan ada dah orang pasti orang sini juga. Dalam orang ni ada. Pasal kena ambil kalau 29 ya. Macam kita 24 overlap nak